اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan pakai kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di FB Mani FM dan anda semua boleh kongsikan live FB tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk petang ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6. Dalam kitab Safinatun Najah edisi Jawinya muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahannya, dan keenam daripada 6 rukun iman. Percaya pada takdir Allah. Qadar satu, takdir satu. Satu makna qadar dan juga takdir. Yang terkadang disebut dengan qadar takdir disebut. Qadar takdir satu makna. Kemudian dalam kitab ni wabil qadri. Dal tu baris mati, baris sukun. Boleh baca juga wabil qadari khairihi wa syarihi. Bil al-qadari boleh, al-qadri pun boleh. Diterjemuh dengan takdir. Jadi qadar dan takdir satu makna. Baiknya, baik iman dan ta'ah. Qadar, takdir Allah. Dan jahatnya, jahat, kufur dan maksiyah. Qadar, takdir Allah. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni daripada kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muafaqah dengan ilmu, dan daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Yang sebagaimana sidang pendengar maklumi berulang-ulang tiap-tiap slot, saya menekankan bahawa pada rukun iman yang ke-6, keluar 2 pegangan. Yang pertama, sekalian perkara baik dan jahat datang daripada kehendak, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah, yang bersifat dengan iradah, satu. Pegangan yang keduanya, sekalian perkara baik dan jahat datang daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah.
Kemudian yang saya bawa pembicaraan rukun iman yang keenam ini, saya bawa jalanan Imam Asy'ari. Pegangan yang pertama, kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan qada. Kemudian sampai masa sebagaimana yang diqadakkan oleh Allah pada azal berlaku. Semua perkara yang berlaku ada datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qudrah dipanggil qadar. Itu atas jalanan Imam Asy'ari. Jadi rukun iman yang keenam, dua pegangan, beriman dengan qada dan qadar. Qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya atas jalanan Imam Maturidi hanya bertukar. Ketentuan azali qadar, perbuatan Allah sekarang qada. Ya, jadi rukun iman ke-6 beriman dengan qadar dan qada. Kemudian antara qada dan qadar ataupun qadar dan qada, apabila didatangkan satu, contohnya di dalam kitab ni didatangkan qadar sahaja, wabil qadri, qada tidak didatangkan. Dan setengah kitab didatangkan qada, tidak didatangkan qadar. Walhal rukun iman yang keenam, qada dan qadar ataupun qadar dan qada, dua pegangan. Jadi sedang pendengar kena ingatlah, qada dan qadar ataupun qadar dan qada, apabila hanya didatangkan satu daripada dua, sama ada didatangkan qadar sahaja sebagaimana kitab Safinatun Najah ini, ataupun didatangkan qada sahaja, akan masuk di dalam tu kedua-dua pegangan. Beriman dengan qadar macam dalam kitab ni, yakni beriman dengan kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, dua pegangan. Kalau sidang pendengar jumpa kitab lain pula beriman dengan qada, apa dia qada? Samalah. Qada dengan makna kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kemudian dua pegangan di rukun iman yang keenam, selesai dah terdahulu membicarakan hak pegangan yang pertama, iaitu beriman dengan qada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Jadi untuk selok minggu ini ni selok yang ke-18. Selok yang ke-18. Jadi selesai pembicaraan qada 17 selok. Jadi saya sebut selok minggu lepasnya, insya-Allah untuk selok minggu ini akan berpindah kepada pembicaraan qadar. Pegangan yang kedua daripada dua pegangan di rukun iman yang keenam. Tapi insya-Allah lah sebelum saya berpindah kepada qadar, terlebih dahulu saya bercadang untuk khulasahkan kembali hak pembicaraan selok yang terdahulu, hak berkaitan dengan qada. Saya nak khulasah kembali hak pembicaraan berkaitan dengan qada. Barulah insya-Allah saya akan pergilah pula kepada pembicaraan qadar, hak pegangan yang kedua. Jadi berkaitan dengan qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian perkara yang berlaku, kesemuanya telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sedia kala, yang kita sebut ringkas dengan ketentuan azali. Sekalian perkara yang berlaku, kesemuanya telah dikehendaki, ditentukan
ditetapkan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Muwafaqah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana antara iradah dan ilmu ni berlaziman. Iradah ta'alluq tanjizi qadim, ilmu ta'alluq tanjizi qadim. Dengan makna Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan pada sedia kala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala-galanya pada sedia kala. Jadi antara iradah dan ilmu ni dia berlaziman. Dan ada di kalangan Asy'ariyah, di kalangan ulama tauhid yang mengikuti jalanan Imam Asy'ari menyatakan bahawa qada pergi kepada ilmu. Qada bukan pergi kepada iradah. Qada pergi kepada ilmu. Yang saya duduk ulang, qada pergi kepada iradah, muwafaqah dengan ilmu. Tapi ada di kalangan ulama Asy'ariyah, ulama tauhid yang mengikuti jalan Imam Asy'ari, qada adalah iradah. Qada adalah ilmu, bukan iradah. Jadi kalaulah pakai pandangan qada adalah ilmu, kena hura molek. Hura dengan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jangan hura mengikut jalanan Mu'tazilah yang terpesong. Memang ada di kalangan ulama Asy'ariyah, qada azali pergi kepada ilmu. Tetapi ilmu Allah dan iradah Allah berlaziman dengan bahawa qada azali ilmu, Allah mengetahui perkara yang baik ataupun perkara yang jahat akan berlaku. Allah mengetahui pada azal dan Allah menghendaki perkara baik, perkara jahat akan berlaku. Allah menghendaki pun pada azal. Ini jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kalau jalanan Mu'tazilah pula, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Tidak berlaziman dengan iradah. Tidak berlaziman macam mana Allah mengetahui pada azal, pada sedia kala, seseorang akan memilih dan melakukan kebaikan, serta Allah menghendaki, menentukan iradahnya pada sedia kala seseorang akan memilih dan melakukan kebaikan, perkara yang baik. Sebaliknya, Allah mengetahui pada azal, pada sedia kala, seseorang akan memilih dan melakukan kejahatan. Tetapi Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan. Iradah tidak ada pada perkara jahat. Ini jalanan Mu'tazilah. Ini jalanan yang terpesong, bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalaulah menghuraikan qada pergi pada ilmu, betul. Tetapi kena hura mengikut jalanan ahli sunnah wal jamaah. Qada Allah adalah ilmu. Ilmu muwafaqah dengan iradah pada perkara mumkinat. Dengan bahawa Allah mengetahui pada azal seseorang akan memilih dan melakukan kebaikan, serta Allah menghendaki, menentukan pada azal iradah seseorang akan memilih dan melakukan kebaikan. Dan Allah mengetahui pada azal seseorang akan memilih dan melakukan kejahatan, kekufuran dan kemaksiatan, serta Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, menentukan iradah pada sedia kala seseorang akan memilih dan melakukan kejahatan, kekufuran dan kemaksiatan. Hak ni hak jalanan ahli sunnah wal jamaah kalaulah qada pergi kepada ilmu. Tapi yang jalanan yang saya pilihnya sebut berulang kali, qada pergi kepada kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang terpesong, ini pun saya sudah sebut berulang kali. Satu golongan yang terpesong,
Hak ni jarang disebut dalam kitab. Sebab ini hak pegangan yang kapi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengqadakkan segala-gala perkara. Allah tidak menghendaki, tidak menentukan, serta Allah tidak mengetahui pun apa yang akan berlaku kemudian, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Ini akidah ni akidah yang kapi. Hal ni jarang disebut di dalam kitab. Golongan yang menafikan kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, serta menafikan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun hak berkaitan dengan perkara jahat, pegangan Mu'tazilah yang sebut dah tadi. Pegangan Mu'tazilah, perkara baik Allah menghendaki, Allah menentukan, muafakah dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya perkara jahat, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentu, tidak menetapkan, tidak memutuskan pada azal. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan kejahatan, kekufuran dan kemaksiatan. Itu pegangan Mu'tazilah pada pembicaraan bab qada pada perkara yang jahat. Mu'tazilah ni cukup masyhur, yang mana pembicaraan selok-selok yang terdahulu cukup panjang. Saya membicarakan berkaitan dengan perkara jahat qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sisi ahli sunnah wal jamaah, dan saya bicara panjang hak berkaitan dengan qada Allah pada perkara jahat di sisi fahaman Mu'tazilah. Cukup panjang saya membicarakan hak berkaitan dengan perkara jahat di sisi ahli sunnah wal jamaah dan juga di sisi pegangan Mu'tazilah. Kemudian hak tadinya, golongan yang terpesong menafikan terus perkara baik ke perkara jahat ke, tidak ada iradah Allah di situ dan tidak ada ilmu Allah di situ. Mu'tazilah, perkara baik ada iradah dan ilmu di situ, perkara jahat hanya ilmu sahaja. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara yang jahat, tapi Allah tidak menghendaki, tidak menentukan, tidak ada iradah. Ini hak Mu'tazilah yang khilaf ulama akidah Mu'tazilah ini sama ada kafir ataupun dosa besar, dan sidang pendengar boleh mengikuti hak pembicaraan perkara jahat ni selok-selok yang terdahulu. Hak jalanan ahli sunnah jemaahnya macam mana dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jalanan Mu'tazilahnya macam mana hak berkaitan dengan perkara yang jahat. Kemudian Mu'tazilah yang masyhur tadi hanya menafikan qada Allah pada perkara jahat. Selain daripada itu, yang berlaku kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian timbul sekarang golongan yang lebih sesat, lebih terpesong daripada hak Mu'tazilah yang masyhur, yang hanya menolak qada Allah, iradah Allah pada perkara jahat sahaja. Perkara baik, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Timbul golongan yang terpesong sekarang lebih sesat daripada Mu'tazilah. Dalam kehidupan seseorang hamba puluh-puluh tahun, sama ada memilih dan melakukan kebaikan, sama ada memilih dan melakukan kejahatan, Allah tidak mengqadakkan, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, tidak menetapkan, tidak memutuskan. Allah hanya mengetahui, hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan perkara baik, dan untuk memilih dan melakukan perkara jahat. Allah tidak menghendaki, tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Mu'tazilah yang masyhur tadi,
perkara jahat saja Allah tidak menghendaki. Hak golongan ni baik ke jahat ke, tidak ada kehendak, tidak ada ketentuan iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui. Hak saya sebut tadi pegangan yang terpesong hak kafir tu, Allah langsung tidak mengetahui. Hak golongan ni Allah mengetahui. Tapi Allah tidak menghendaki, tidak menentukan, tidak ada iradah. Sama ada perkara baik ataupun perkara jahat dalam kehidupan hamba Allah puluh-puluh tahun. Qada qadar Allah, golongan ini berpegang. Qada qadar Allah. Qada kehendak, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Hanya pada sebahagian perkara. Mana qada qadar Allah? Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, perjalankan planet, cakrawala apa semua ni. Melahirkan manusia, mematikan manusia, itu qada dan qadar Allah. Ni hak mutlak, tidak berkait dengan pilihan hamba, tidak berkait. Ini mutlak qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Selepas dilahirkan, maka tidak ada lagi kehendak ketentuan Allah. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan sekian perkara, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Allah hanya mengetahui jua. Jadi jelas-jelas bercanggah daripada rukun iman yang keenam. Lebih sesat daripada Mu'tazilah yang masyhur yang hanya menafikan qada Allah pada perkara jahat. Rukun iman yang keenam, sekalian perkara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wabil qadari kulli." Dan engkau beriman dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah kulli, sekaliannya. Tidak ada pembahagian. Bukan hanya sebahagian perkara saja qada dan qadar Allah. Buat langit, buat bumi, lahirkan manusia, matikan manusia. Dalam kehidupan manusia puluh-puluh tahun, langsung tidak ada qada Allah. Allah hanya mengetahui jua. Hak tu jelas akidah yang terpesong, yang lebih sesat daripada akidah Mu'tazilah yang masyhur, hanya menafikan qada Allah pada perkara yang jahat. Ni sidang pendengar kena ambil perhatian molek. Dan memang bawakan yang saya sebut tadi banyak dalam rakaman-rakaman. Satunya saya ada buat catatan. Dia membahagikan takdir Allah kepada dua. Satu takdir mutlak, satu dipanggil takdir ikhtiari. Takdir mutlak ni hak Tuhan semata-mata, tak ada kaitan dengan hamba. Tadilah buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, memperjalankan planet, lahirkan manusia, matikan manusia. Yang kedua, takdir ikhtiari. Disebut takdir ikhtiari. Kita pun terima takdir. Tapi disebut ikhtiari. Kita terima takdir ikhtiari. Mana ikhtiari? Dalam kehidupan kita ni, kita yang memilih. Itu ikhtiari. Memilih sama ada melakukan perkara baik ataupun perkara yang tidak baik. Hamba yang memilih. Dipanggil takdir ikhtiari. Tapi jangan lupa, takdir ikhtiari hanya disandarkan kepada hamba. Hamba yang memilih. Disandar kepada hamba. Bukan wajib berpegang. Hamba ada ikhtiar, ada pilihan, ada perbuatan. Ini di sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak berpegang hamba ada ikhtiar pilihan, terundur pada akidah Jabariyah. Yang insyaAllah pada pembicaraan qadar nanti saya akan menghuraikan akidah Jabariyahnya macam mana, akidah Qadariyahnya macam mana. Memang kita berpegang hamba ada ikhtiar pilihan. Tapi dia panggil takdir ikhtiari. Ikhtiari hanya pada zahir. Pada hakikinya sebenar-benar takdir juga. Lepas tu dia panggil takdir. Cuma wak langit, wak bumi dia panggil takdir mutlak. Tak berkait dengan pilihan manusia.
Lahir mati seorang manusia takdir mutlak yang tidak disandarkan pada pilihan hamba. Tetapi hak dalam kehidupan hamba disandarkan memilih dan wajib berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha. Dipanggil takdir ikhtiari. Tapi jangan lupa takdir. Mana hak ikhtiar tu pun adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berlaku, termasuk diri memilih, termasuk diri berusaha, adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi golongan yang membahagi dua seumpama ni disebut takdir sekalipun ditolak takdir. Ikhtiar, pilihan hamba mutlak yang tidak berkait dengan takdir Allah. Tapi disebut takdir ikhtiari. Nama comel, huraian salah. Nama comel, huraian salah. Kemudian, hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan. Tidak ada kehendak Allah, tidak ada kehendak Allah sama ada perkara baik ataupun jahat. Hamba melakukan, berhasillah perbuatan hamba. Mari daripada mana pula? Mereka sudah menolak qada Allah dalam kehidupan seseorang hamba ni, baik ataupun jahat. Tak ada qada Allah. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Itu lebih sesat daripada akidah Mu'tazilah yang hanya menafikan perkara jahat saja daripada qada Allah. Kemudian selepas tidak ada qada Allah, Allah hanya mengetahui seseorang hamba melakukan kebaikan dan kejahatan, berhasil. Perbuatan usaha hamba tadi ni, sama ada perkara baik atau perkara jahat, berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah ni, apa maksud dengan izin Allah? Adakah dengan perbuatan Allah? Ada yang menghuraikan dengan izin Allah, dengan bahawa Allah tidak menghalang, Allah tidak menyekat, Allah membenarkan. Maka yang melakukan hamba sendiri pula. Mereka menolak pula qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khulasah ni, tapi jadi panjang. Jadi sedang pendengar kena tengok daripada awal kembali. Tengok daripada awal kembali hak pegangan-pegangan yang saya bicara sekarang, hak terpesong ni. Jadi berhasil perbuatan hamba, usaha hamba ni baik ataupun jahat, bukan Allah yang lakukan. Mereka menolak pula qadar perbuatan Allah yang bersifat dan kudrah. Mu'tazilah yang masyhur menafikan qada Allah pada perkara jahat. Allah tidak menghendaki, tidak menentukan. Hamba memilih sendiri untuk melakukan perkara jahat. Berhasil perkara jahat, ni Mu'tazilah yang masyhur, tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi Mu'tazilah yang masyhur hanya menafikan perkara jahat daripada qada Allah. Perkara baik qada Allah. Tetapi perkara jahat yang berlaku, tetap Mu'tazilah menyatakan qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Hak golongan ni, perkara baik, perkara jahat, dinafikan qada Allah. Kemudian berhasil perbuatan baik dan jahat yang dilakukan oleh seorang hamba yang bukan datang dari qada Allah, berhasil bukan qadar, bukan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sebaliknya, hamba sendiri yang menghasilkan perbuatan dengan izin Allah, dengan bahawa Allah tidak menghalang, dengan bahawa Allah tidak menyekat. Tetapi, macam mana pula hamba sendiri yang beri bekah? Macam mana pula hamba sendiri yang menjadikan? Hak tu kena halusi pula. Hamba sendiri yang menjadikan, hamba sendiri yang beri bekah ni pula ni. Dengan izin Allah, dengan mana Allah tidak halang, tidak sekat. Tapi bukan Allah yang lakukan. Hamba yang lakukan sendiri. Hamba lakukan macam mana? Dengan kudrah yang Allah telah letak pada diri hamba. Hak tu Mu'tazilah Qadariyah. Nanti saya akan bicara pada pembicaraan qadar, hak pegangan kedua pada rukun iman yang keenam. Itu Qadariyah. Hamba menjadikan segi perbuatan hamba dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Dengan tenaga yang Tuhan letak di hamba.
Adapun kalau hamba sendiri yang menjadikan, bukan Allah yang menjadikan. Cuma Allah tidak menghalang, Allah tidak menyekat. Hamba sendiri yang menjadikan. Yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Maka ni kafir ijma' ulama'. Pegangan yang tidak sah, kekal ke selama-lamanya. Ini lebih sesak. Sangat-sangat sesak nak banding dengan Mu'tazilah. Yang memang sudah sesak dalam berkaitan dengan pegangan. Ni InsyaAllah nanti apa lagi pada bab qadar, kita perinci pula. Hak qadariyahnya macam mana, hak kafir ijma'nya macam mana, hak berkaitan dengan perbuatan hamba tu sendiri. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengqadakkan pada azal sekalian perkara yang akan berlaku, sama ada perkara baik ataupun perkara yang jahat. Sekalian perkara yang berlaku di bumi, perkara yang berlaku di langit, perkara yang berlaku di dunia sekarang, dan perkara yang akan berlaku pada hari akhirat, kesemuanya telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Sekian perkara telah diqadakkan oleh Allah pada sedia kala. Qada Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan sifat ilmu. Qada Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan sifat ilmu. Walaupun qada Allah pergi kepada iradah, kehendak, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Tapi saya akan susuli dengan muwafaqah dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iradah menghendaki menentukan segala-gala kepada azal, sebagaimana ilmu mengetahui segala-gala perkara pada azal. Jadi qada Allah, iradah, muwafaqah dengan ilmu. Allah telah mengqadakkan sekalian perkara. Allah telah menghendaki, telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan sekalian perkara pada azal, muwafaqah dengan sifat ilmu. Allah telah menghendaki, telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal, muwafaqah dengan ilmu. Maknanya qada azali adalah mubram, putus. Mustahil berubah sama sekali. Mustahil berubah sama sekali. Dan tidak ada qada azali yang mu'allaq. Mu'allaq disebut tergantung, tidak ada. Sebab, kenapa tidak ada? Sebab sekalian perkara telah dikehendaki, telah ditentukan. Nak tergantungnya di mana? Segala perkara, kena faham molek ni. Ini tajuk rukun iman yang ke-6. Segala perkara telah dihendaki, telah ditentukan, telah ditetapkan, telah diputuskan oleh Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan sifat ilmu pada sedia kala. Sekalian perkara yang nak tergantung, nak ambil celah mana pula tergantungnya? Hak azali, hak rukun iman ke-6 tidak ditergantung. Tergantung ni belum Allah menentukan, belum Allah menetapkan, belum Allah memutuskan. Itu panggil tergantung. Tidak ada. Qada azali tidak ada tergantung. Mubram, putuh belaka dah. Allah telah kehendaki, telah tetapkan, telah putuskan pada azal, iradah, muwafaqah dengan ilmu, mustahil berubah sama sekali. Mustahil berubah sama sekali. Jangan pula pergi kepada akalan pelik. Allah kuasa. Allah nak ubah, Allah ubahlah. Hak tu kena belajar molek tu. Jauh sangat lagi tu. Berubah ketentuan Allah pada azal adalah perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tadi sekalian perkara
telah diqadakkan pada azal, iradah dan ilmu. Bila sekian perkara telah diqadakkan, tak ada lah yang mu'allaq. Jadi namakan tergantung, tidak ada. Kalau tergantung berarti bukan sekian perkara telah diqadakkan. Sebab ada yang belum lagi diqadakkan, masih lagi tergantung. Sekian perkara telah diqadakkan pada azal. Putuh belaka dah. Boleh berubah tak kemudian? Mustahil sama sekali berubah kemudian. Kalau berubah kemudian, di mana kau letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala sekali menghendaki menentukan bagian, kemudian diubah pula kehendak tentang Allah pada azal dengan kehendak tentang Allah yang baru. Ilmu Allah di mana? Sekali begitu, sekali begini. Sebab qada Allah ni iradah, tapi muafaqah dengan ilmu. Ni. Jadi sidang pendengar kena duduk molek. Macam saya sebut berulang kali lah. Hak Money FM Selok Talaki Safinatul Najah ni ada live FB. Bila ada live FB, maknanya sidang pendengar masih lagi boleh mengikuti kemudian. Sidang pendengar masih boleh mengikuti kemudian. Sidang pendengar boleh kongsi, sidang pendengar boleh simpan, boleh ulangi dengar. Maknanya kita kena faham satu-satu hak rukun yang keenam, sekian perkara telah diqadakkan pada azal, iradah dan ilmu. Telah diqadakkan, tidak ada yang mu'allaq tergantung, tidak ada. Apabila telah diqadakkan pada azal, iradah muafaqah dengan ilmu, ilmu tu asas dia, maka mustahil berubah sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 29, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Ma yubaddalul qawlu ladayya, Tuhan kata, tidak akan diubah keputusan di sisi aku. Ini bicara bab rukun iman yang keenam, qada azali. Rukun iman keenam, qada azali, iradah dan ilmu Allah. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana qada azali ni tidak ada penghujung. Di hari akhirah, selama-lamanya di syurga, selama-lamanya di dalam neraka, telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu macam mana pula dengan ayat Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat yang 39, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Memadam oleh Allah Ta'ala, mengubah oleh Allah Ta'ala akan barang yang ia kehendak, dan menetap oleh Allah Ta'ala akan barang yang dia kehendak. Dan di sisi Allah ada umul kitab, ibu segala catatan, iaitu Lauh Mahfuz. Hak qada yang tergantung, mu'allaq dia panggil. Qada yang berubah adalah qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, bukan qada azali. Yang kita bicara sekarang di tajuk rukun iman yang keenam adalah qada azali. Sekian perkara telah diqadakkan, sekian perkara telah diqadakkan pada azali. Adapun catatan Lauh Mahfuz itu bukan azali, sebab kita maklum Lauh Mahfuz makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian. Maka kena fahamlah perbezaan jelas nyata antara qada azali yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itu kena letak molek, kena susun molek. Jangan duk campur aduk antara hak rukun iman yang keenam, qada azali, dengan catatan Lauh Mahfuz. Hak disebut dalam hadis Nabi SAW, la yaruddul qada illa doa. Tidak akan ditolak akan qada melainkan doa. Wala yazidu fil umri ilal bir. Dan tidak menambah umur seorang melainkan amal kebaikan. Jadi dengan doa boleh menolak, boleh merubah qada Allah. Qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Ni kena letak molek. Bukan hak azali.
hak di Lauh Mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan qalam, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan qalam untuk mencatat di Lauh Mahfuz. Maka qalam pun mencatat apa yang qalam catat sampai kiamat juga. Adapun ketentuan azali, qada azali, tidak ada penghujung. Di hari akhirah syurga neraka Allah telah qadakan pada azal. Adapun catatan qalam di Lauh Mahfuz hanya sampai setakat kiamat. Jadi di catatan qalam di Lauh Mahfuz, sebagaimana catatan malaikah daripada Lauh Mahfuz, malaikah catat pada suhuf malaikah pun sama. Ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Di Lauh Mahfuz, di suhuf malaikah, di budak umur 4 bulan dalam kandungan ibu, catatan qada di situ ada yang mubram, ada yang putus, ada yang mu'allaq, ada yang tergantung. Tergantung contoh tadilah. Kalau berdoa akan dapat bahagian, kalau tidak berdoa tidak akan dapat bahagian. Itu contoh. Di banyak lagi hadiah-hadiah lain yang berkaitan dengan qada mu'allaq yang tercatat di Lauh Mahfuz ni. Contohnya hadis sahih Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alu fi asari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka hubunglah silaturahim. Hubungan rahim akan meluaskan rezeki, akan memanjangkan umur. Rezeki umur yang tercatat di Lauh Mahfuz. Seseorang hubungan rahim, rezeki diluaskan, umurnya dipanjangkan. Seseorang tidak hubung rahim, rezekinya tidak diluaskan, umurnya tidak dipanjangkan. Itu yang di Lauh Mahfuz, di suhuf malaikah. Adapun apa yang akan berlaku adalah sebagaimana hak qada azali yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini khulasah pun jadi panjang ni. Ingat ke satu selok je. Sesar khulasah hak bab qada. Ni baru separuh ni. Baru bicara yang permulaan tadi, makna qada qadar, benar pergi pula kepada hak pegangan-pegangan yang terpesong. Ni pergi pula kepada qada azali mubram putus, mustahil berubah sama sekali. Qada mu'allaq adalah qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, di suhuf malaikah yang tergantung, yang berubah. Kalau Allah menghendaki berubah, berubah. Tapi apa yang berlaku sampai masa berubah ataupun tidak, dimurahkan rezeki ataupun tidak, dipanjangkan umur ataupun tidak, sebagaimana hak qada azali. Seseorang berdoa, qada Allah Subhanahu wa taala, dapat bahagian, qada Allah pada azal. Seseorang malah berdoa, qada Allah Subhanahu wa taala, tak ada bahagian, qada Allah Subhanahu wa pada azal. Seseorang hubung silaturahim, qada Allah, umurnya rezeki diluaskan, umurnya dipanjangkan, itu qada azali. Seseorang tidak hubung silaturahim, itu qada azali. Rezeki tidak diluaskan, umurnya tidak dipanjangkan, itulah qada azali. Jadi maknanya, pada hakikinya hak azali tidak ada yang tergantung, semuanya telah diputuskan oleh Allah. Mustahil sama sekali berubah qada Allah Subhanahu wa taala. Kalau qada Allah berubah, di manakah letaknya sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Macam mana kita disyariatkan, diperintahkan berdoa, ibadah. Macam mana kita diperintahkan, disyariatkan hubung silaturahim. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengqadakan kita rajin berdoa. Mudah-mudahan ada bahagian yang diqadakan kepada kita. Allah mengqadakan kita ni baik, hubung rahim. Mudah-mudahan adalah qada kebaikan yang Allah qadakan kepada kita untuk pada masa akan datang. Tapi mati molek, pembicaraan rukun iman keenam adalah pembicaraan qada azali yang putus belaka dah, yang mustahil berubah sama sekali. Sekian perkara telah diqadakan pada azal, qada Allah pada azal, tidak ada penghujung.
Adapun catatan Luh Mahfuz dan suhuf malaikah hanya sampai setakat kiamat saja. Ada yang tergantung, tapi apa yang berlaku pada qada Luh Mahfuz yang tergantung adalah sebagaimana hak qada Allah Subhanahu wa taala pada azal. Jadi insya-Allah untuk slot akan datang, ini slot yang ke-18, khulasah insya-Allah di slot akan datang saya akan sambung kembali khulasah berkaitan dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan yang pertama, dua-dua pegangan pada rukun iman yang keenam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya